Okay, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan traders. Okay, so sekarang ni kita buat recap pantas. So tuan-tuan perlukan postmortem ke apa ke? Beritahu. Dan tuan kena lipat ke apa ke? Okay, so malam ni kita mungkin akan buat kelas yang ke berapa saya tak ingat lah. Sekejap saya tengok lah. Kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Kelas yang keempat. Okay. So sebelum tu ada soalan tuan-tuan dia akan lipat ke, beritahu saya. Nak tengok pair apa ke sebelum kita startkan kelas kita. Okay, so saya ada soalan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan trade memang jenis kosong ataupun jenis yang memang akan ikut signal? SCPO. Okay, kita tengok SCPO dulu sebelum start. Okay, SCPO kita tengok kontrak MPOX. Okay, nak tutup lah. Jadi kita tengok gold. So SPO ni ini kita consider macam arah kuku buy ni sebab dia close melepasi MA5 yang 10 atau ada MAB melepasi, so ni re-entry, so kita anggap dia masih lagi arah kuku buy. So kita tengok apa 15 adalah, tapi ini dah nak tutup lah 11.5, so esok tak tahu lah dia get bawah ke get down ke, so kita terpaksa biarkan. Yang penting kita masih lagi adalah buy. Okay, clear. SPO kita tengok esok. Okay, so malam ini saya akan kongsikan tentang zone to zone. Ini saya belajar daripada cikgu saya. Dia memang master scalpers lah. Dia scalping. Okay, dia memang scalping memang jenis dia scalping je. So scalping ni memang sesuai untuk trader SPO. Tapi kita walaupun kita tak trade forex, kita trade SPO pun atau bursa apa, kita masih gunakan forex untuk latihan. Okay, so permulaan dia kita perlu tengok daily. Kita tengok daily. Okay, kita tengok daily. Permulaan dia kita mesti tanda dulu. Aras yang bawah, price yang close. Ini untuk daily. Kita tak tengok weekly ke monthly ke sebab apa? Sebab dia scalping. Okay, first kali kita tanda. Okay, kita tanda dulu sini. Kita tanda sini. Sini pun kita tanda. Setiap kali yang atas bawah kita kepung dulu. Bawah ni kita kepung, atas ni kita kepung. Okay, so dah ada So kita tengok daripada segi teknik usaha pun ada ABC, ABC, ABC sini. Tapi kita dah tahu ada support dekat sini. Ada support dekat sini. Sebab tu kena ada asas untuk musang untuk garis ABC ni. Kat sini pun ada. Yang ni kalau musang dia akan tanda dekat zon-zon sini Kalau teknik musang dia akan tandakan sinilah. Dia kena pecah ni. Tapi bagi teknik yang ni kita perlu tanda echo. Dia lain sikit. Lepas tu saya cakap jangan campur-campur teknik, pening. Kalau nak satu, mahirkan satu betul-betul. Okay, ini kita gariskan ni dulu. Okay, ni untuk daily. Tapi ini kita tak pakai pun ni. Kita tak pakai yang ni pun. Untuk daily. Sebab kita scalping kita tengok H4, H1, M11, M5. Ni kita tak pakai. So ini untuk permulaan saja. Yang penting yang atas dengan bawah ni kita kepung. Okay, kita dah kepung. So ini delete balik. At least kita tahu bila buka daily, okey lah. Ni ada. Dia sama juga dengan sell. Sama juga dengan sell. Ni. Okay, ni ada. Okay. Ni tak lepas bawah ni. So, dia naik sini. Ni ada. So, kat sini ada. So, dia berlaku lagi. Ulang. Low, HL.
apa new lolo semua. Ini lah, ni siapa yang belajar supply demand, okey dia boleh tahu. Okey. Okey, so kita tengok itu basic dia lah, asas dia. Okey, tengok. Okey, sekarang ni kita tanda kepung ni. Lepas dah sampai daily tu, lepas dah sampai daily dah tanda, baru kita pergi yang time frame bawah, H4. Okey, sebelum price ni jatuh, ni sebelum tak ada ni. Ni tak ada. Okey, ni biru ni tak ada sebelum ni. So kita perlu tandakan sebab setengah ada cikgu Mansur Safari, cikgu Musang semua ada teknik-teknik yang beza, tapi yang saya punya ni pun dia beza dengan diorang sebab saya guna 100% yang cikgu saya ajar scalping ni. So dia akan tanda echo. Dia perlukan latihan yang banyak lah. Sebab tu echo dia pun kadang echo dia kita tengok echo dia banyak Kita tengok echo dia banyak. So mana nak tanda ni echo ni? Kadang ni terlebih, yang ni panjang. Ini yang perlu latihan yang banyak, ulang-ulang tengok. Yang mana dia rasa macam okey. So kita perlu tengok berapa banyak yang dia cocok tu. Yang contoh yang ni cocok, yang ni tak. So yang mana yang banyak tu, itu kawasan dia. So yang lebih ni tak payah. Yang kawasan ni. Itu yang perlu. Ini sebelum ni tak lagi Sebelum candle break ni tak lagi. So kita tanda situ. Okey. Yang cocok. Ini tuan-tuan nanti mungkin akan first time susah sikit lah. Kadang tergaris sini. Kadang tengok, oh mungkin sini dah tersilap. Kejap dia false. So tengok ni cocok yang mana sini. Okey. Ni H4. Lepas tu ini pun A, B, C. Okey. Ni ada. So macam ni nak tanda ni. Ni sebelum ni tak ada lagi. Kita just tandakan saja. Okey, tengok macam hujung ni. Tengok yang mana banyak. Okey. Bagi mata saya lah. Saya akan tanda yang sini. Yang candle yang ni. Sebab dia banyak 1, 2, sini paling macam lagi banyak ni. So masuk akal Okey, masuk akal kat sini. Okey, lepas tu bawah ni ada lagi. Ini untuk H4. So ini ada lagi A, B, C, sini B, nampak? Sini. So berapa kali dia touch tu. So ni sebelum ni tak lagi. Jangan pandang ni. Jangan pandang. Sini. Okey. Ini memanglah lagi ada orang cakap. Memanglah jadi cikgu tengok ni. Itu tahu saya tak boleh cakap apa. Benda saya garis ikut sini. Lainlah bentuk dia bengkok ke apa ke. Sebab saya ikut yang tepat yang ekor ni. Sebelum berlaku ni. Kalau tuan-tuan garis pun main apa nama dia? Main yang jenis apa orang panggil tu? Apa yang script yang neck tu. Itu pun boleh tengok juga. Okay, so sebelum pecah situ. Okay, yang ni pula. Dia sama tak? A, B, C. Lepas tu sini A, B, C. So sini. Okay. Sebab tu asal A, B, C tu kena ni. Okay. So ni nak tanda macam ni pula ni. Nampak ni? Tanda macam ni. Sini, echo body dia. Pastikan betul yang sini. Sini. Lepas tu yang echo ni nampak ni. Bawah ni. Okay, nampak? Bila echo ni sama, nampak ni? Dia breakout. Dia macam tu lah. Okay. So bawah ni ada? Tak ada. Sini A, sini ada tak merah? Ada tak merah? Tak ada. Sebab apa tak ada? Kalau dia ada merah lagi cantik. So dia jadi atas ni. So dia tak ada. So kita akan tanda situ. Kita akan tanda sini, bawah ni. Okay. Sini. Okay. Make sense tak? Masuk akal tak? Nampak ni? Masuk tak akal? Sini adalah kawasan-kawasan apa? Area yang kritikal kat sini. Masuk akal tak? Kalau masuk akal boleh komen masuk akal. Ui, macam Najib Azaduk. Cuba ni. Kalau boleh masuk akal apa yang saya terangkan. Setengah orang dia belajar dia pening. Ni ABC sini ada, hammer ada ni ada tu. Saya tak ada lah, ajar hammer semua. Hello, hang ke? Adakah hang? Siapa boleh reply? Tengok yang masih live. Okay. Nakkan hang tadi. Sekarang musim hujan ni, banjir kilat ni. Line pun problem sikit. Okay, so okay. Okay, so lepas tu. Mana next?
confirm lah kat bawah. Tapi bawah ni tak payahlah. Sebab kita nak belajar yang sini. Sebelum berlakunya yang ni. Okay, so sekarang ni sebelum berlaku dia. Okay, lepas tu kita dah tanda. So kita tahu warna biru ni apa, biru cair H4 punya zone. Okay, dah tanda lah. Okay, kita tengok H1 pula. Dekat H1 pun kita garis juga, tapi kita pakai warna lain. Jadi kita tanda sebelum berlakunya keadaan ni, betul sebelum berlakunya ni. So kita tanda okay, H1. Okay, so kita akan garis daripada sini pula. Okay, H1. Sekarang kita nak pakai warna apa? Apa tak masuk akal kat sini? Masuk akal tak? A, B, C. Sini masuk akal tak? Okay, kita garis. Lepas tu ekor. Sini. Adakah masuk akal kat sini? Masuk akal sangat. Touch ni. Touch ni. 1, 2, 3. Touch, nampak? Masuk akal tak? Ni jangan tengok lagi ni. Saya tak ada skrip tu lah. Kalau tak kita boleh buat tu. Saya tak ada skrip yang next. Okay. Masuk akal sini. Okay, so kita cari ni ABC. Okay, sini. Sini masuk akal tak sini? A, B, C. Sini masuk akal. Tengok history sebelum ni. Masuk akal tak sini? Kita tanda. Sebab dia touch ni sebab apa? Ada macam ni. Nampak? So masuk akal So macam tu kita perlu garis lah dia. Kita perlu garis dia. Sebab nanti kita nak entry. Okay. So masuk akal. Okay, so sekarang kat mana lagi ada? Sini ada. Sini ada. Tapi dia tak ada echo. Kecil je. Kecil je ni. Kecil je. Nampak? Ni pun masuk akal sini. Masuk akal. So macam mana kita nak tanda ni? Biasanya susah, bila jumpa macam ni, dia susah sikit nak tanda. So trick dia, property, meter dia, juga kepada tarikh lain. Okay, ni tadi berapa tadi? 3 Ogos kan? Okay, tukar. Pada 28.9. Okay, nampak? So akal tak? Dia dah garis kan? Sampai ujung. Sebab dia kecil sebab dia kecil. Okay, dia kecil. Kawasan dia kecil. Okay, so sekarang kita pergi lagi. Memang penat sikit untuk scalping. Tapi ini memang kerja scalping. Scalper punya kerja. Ni saya tengok, saya punya orang atas bukan upline lah. Dia punya orang-orang yang lama scalping. Ini tugas dia. Ni saya tengok. Okay, lepas tu. Ada yang TKD, ada viral itu. China tu buat 90,000 sebab scalping. Main M1, M5 kat SPU. Okay, sekarang ni masuk akal kat sini. Okay, tanda nampak. Touch. Ni ekor dia. Jangan ambil yang besar ni. Ambil yang kecil. Itu pun yang panjang dia dekat 1, 2, 3 yang sama lebih kurang. So kat sini area dia. So, kita tanda ni. Okay, tanda. Ni daripada berapa bulan ni? 28 Julai. Sampai. Tanda sampai bulan 9. Okay, dah tanda. Okay, kita dah tanda terus. Ni ingat selepas merah ni tak berlaku lagi. Okay, sebelum tu bawah tu lagi tak? Ada lagi nampak ni. Ada lagi. Sebab dia ABC. So sini zone. Sini zone dia. Nampak? Sini zone dia. Sini zone dia. Sini zone dia. Sini zone dia. Buat dulu. Sebab kita nak belajar ni. Okay. Ini pun zone dia. Okay, settle. Bawah ni ada? Tak ada kat bawah ni. Okay, so bawah ni lagi? Ada lagi. So cukup tu. Kita dah tanda kan. Sampai sini lah kita tengok. Okay, sekarang so nak buat
M15 lah. So kita tanda dulu. Warna biru cair H4. Okay. Magenta adalah H1 zone. Okay. Okay. Okay, dah settle. So tengok M15. Okay, M15. Kita nak masuk yang mana? Zone yang mana? Kita mesti masuk kat M5 kalau nak scalping. So M15 kita tandalah lagi. Aduh, banyak kerja tu. Okay, ni sebelum dia pecah ni sebelum dia pecah. So ni M5 berlaku. So kita tandalah lagi. Kita tanda selepas biru ni lah, sebab kita punya H4 punya zone kat sini. So kita akan tanda 15 bawah kawasan biru tu. Okay, kita tanda. Tengok, kita cari. So kali ni nak pakai warna apa tak? Ni nampak ni ada. Ni. Okay. So kita ada 3 lane yang ni yang H4, H1, yang ni M15. Okay, so kita pakai warna lain. Ni yang untuk entry kita. Entry kita warna apa kita nak pakai ni? Kita ambil warna hijau ni, okey tak? Ui, sakit mata. Kita ambil warna lain. Okey, warna ni. Okey, kita ambil warna ni Okey, kita tengok. Adakah ia masuk akal ataupun tak masuk akal? Teknik scalping. Adakah masuk akal tuan-tuan nak scalping ke tak nak scalping? Pun masuk akal ke? Dia terpulang oleh tuan-tuan. Semua ada nak scalping, cari teknik scalping. Tak nak scalping, tak payah scalping. Cuma nak garis tu je yang perlu banyak latihan. Takut salah garis, sekejap lagi ingat breakout, sebenarnya tak breakout. Pening. Okay, cari lagi sini. Ni teknik ni mahal ni. Tapi bukan semua orang boleh dapat. Sebab kalau belajar pun tak nampak nak garis ni, rugi juga. Okay, dia perlu latihan. Tak perlu teknik yang mahal, beribu-ribu. Tapi tak guna pun rugi. Okay, so macam mana? Kita tanda dulu. Memang tugas dia melukis. Tu kadang kalau trader yang besar-besar tu, dia akan biar je lane ni. Tapi dia tahu lah itu tempat apa, itu tempat apa. Kadang bila dah garis banyak sangat, tiba jadi apa? Jadi overdrawing pula. Nanti akan ada orang cakap, buat apa teknik macam ni, pusing-pusing ni. Baik, simple saja. Memang ada orang akan cakap yang tu. So kita sebenarnya kalau boleh banyak ilmu tak apa. So, kita boleh tengok compare. Lepas tu kita boleh tengok yang mana antara yang sesuai dengan kita punya career. Career pula, karakter. Sampai belum ni? Okey, dah sampai bawah dah. Okey dah. So kita tanda apa tadi? Warna apa ni? Steel blue. Okey, steel blue. Steel blue M15 punya zone. Okey, so kita dah tahu dah. Kita dah gariskan zone dia. Ni sebelum ni tak ada lagi. So bila dia breakout, kita tahu dia breakout H4, kita tahu dia breakout H1. Semua kita dah tahu. Okey, kita dah tahu semua. Okey, so sekarang ni entry di mana? Kita dah garis M15, sudah tentu entry kita di M5. Kalau nak entry 15 lagi dia breakout pecah. Okey, so kita tengok. Ni sebelum kotak biru. Kotak biru ni baru pecah Okey, kita tengok lukisan adakah. Okey, nampak ni. Ni orang yang zone yang scalping ni, dia dah tanda. Tadi ni warna apa tadi? Ni apa? L15 betul. Hello. Ada orang? Okey, ada. Okey. So kita tahu 15. Ni H4-nya H4 kita tahu dia breakout. Ni scalper. Scalper dia memang masuk M5. Kalau nak masuk M1 boleh, tapi dia tak strong, dia tak kuat. So M5 kita akan masuk. Okey, so kita dah tahu kita dah tahu H4 akan pecah kat sini. Kat candle ni kita akan tahu H4 punya ada kukuh sell.
Haruko sell lah. CB apa mungkin dominan yang makan lah, CB1 ke, ataupun kat sini kalau kita tambah Bollinger Band, kalau kita tengok teknik BBMA, tengok kita cuba gabung kan. Lepas tu saya gabung semua. Okey, tengok. Yang pecah ni apa? Momentum nampak? Momentum dan juga arah kukuh. Sekejap saya close ni. Selamat datang use. Okey, nampak ni. Yang memecahkan dia apa? Sebab tu trader yang banyak screen tu jangan condemn dia orang banyak screen sebab dia ada teknik banyak. Okay. Sebab dia nak pecah ni, nak tengok ni. Lagi bagus kalau trader tu banyak teknik dan dia gabung semua. So tak ada masalah. Yang penting katakan 3 teknik cakap yang sama, satu cakap lain. So majoriti teknik mana? Itu yang beritahu. Okay, so kita dah tahu ni. Sini. Okay, nampak dia pening So apa beza dia dengan BBMA? Sama juga, ada lain-lain. Ni pun sama juga. So trading ni semua sama je. Dia breakout, dia pecah, SND. Ni belum tambah trendline semua. So sama je. So saya cakap BBMA ni dah perfect lah. Dia dah tak payah nak garis trendline, tak payah nak zone-zone. Ni korang nak garis je zone-zone satu-satu. Boleh je garis. Tapi dia ikut orang. Ada orang yang tak suka tengok macam ni. Ada orang suka tengok macam ni. Ada orang suka tengok yang jenis-jenis Fibo. So tuan-tuan sebelum jadi trader kena tahu dulu. Karakter tuan ni macam mana? Suka tengok yang jenis macam ni ke? Macam ni. Okay. So sekarang ni kita tahu. H4 pecah kat sini yang 5. Kita tengok Okay, kita tengok. Oh ni pening aku ni. Okay, kita tengok yang ni. H1. Sini. 15. Yang mana satu tadi ni? Aduh. Yang ni. Okay. So ni saya buang dulu. Ini kalau cancel all ni memang habis kelas. Nanti sambung. Tak agak nak buat balik. Okay. Okay, so kita tahu. Okay, kita tahu yang ni pecah untuk H4. Okay, so kita dah tahu. Ni tadi zone apa? Ni H4, yang ni zone apa? Ni zone H1, betul? Betul tak H1? Kita dah tanda ni H1. So kita dah tanda ni L15. Ni L15. So dalam satu candle tu, ni H4 ke H4, H1 ke H1, L15 ke L15. So kita dah tanda semua. Okay, nampak ni? Lepas tu ada lagi. H4, H1 ke H1, L15. Lepas tu ni H4, ni H1. So kita dah tanda. Betul? Okay, sekarang ni kita tengok ni. Okay, so dia pecah sini. H4 nya dia pecah breakout. So kita pakai istilah breakout sebab kita pakai kita pakai ni kita pakai price action. Okay, so dia breakout sini, dia pecah. Tapi kita tak carry entry lagi. Sebab apa? Sebab H1 punya ni tak pecah lagi. So ini risiko. Sebab apa? Sebab H4 yang pecah, possible caution zone dia sangat besar. So possible untuk dia nak naik sangat tinggi. Sebab tu kalau boleh, kalau nak entry kat zone-zone atas. Sebab tu kita relax tu. Sekali dia main kat sini, dia tak naik atas pun. So dia breakout sini. So sini orang akan scalping sini. Sini ke L15. So ni 20 pip. 20 pip kalau main satu pip $50 pun dah banyak. Yang tempat-tempat yang scalping yang confirm kat sini. Kat sini TP. Lepas tu tengok dia breakout betul tak? Adakah dia breakout sini? Yang kita dah garis tadi. Breakout betul? Bila dia breakout, kita tahu kita nak ambil kat zone mana. Mestilah kat zone L15, betul? So ini breakout, kita re-entry sama ada nak terus masuk sebab zone dia kecil. Zone kecil ni boleh masuk. Zone kecil. Kalau dia masuk sini kita kena cut loss. Sebab kita ada zone yang kecil. Kalau kita re-entry kat sini, cut loss kita besar sebab zone dia besar. So ini kecil. So kecil memang boleh masuk, tak ada hal. Okay, so kita dah entry. So kita nanti zone sini dah kita TP lah, dah cukup. Okay, kita cukup TP sini. So ini untuk M15 sebab dia dah breakout. Okay, so dia main balik sini. Dia main balik sini. Okay, dia main balik kat sini. Masa ni lah kita hanya cari peluang untuk sell saja sebab H4. Nampak ni, zone H4 ke H4 dah sampai. So dia naik balik. Okay, dia naik balik.
Kita tengok dia pecah balik tak? Kita cari sell saja. Nampak dia try balik kat kawasan H4 yang pecah ni. Tempat re-entry yang kita nak masuk. Okay, sekarang ni kita tengok. Pecah tak? Pecah. TP kat mana? Kat zone yang sama. Okay, kita ingat kita tak cari buy, kita cari sell saja. Okay, naik balik. Kalau kita nak cari buy, kita kena gariskan sini pula. Ni contoh kita ambil, sekejap saya ambil. Ni kalau nak buy balik. Okay, kita ambil warna merah lah, nampak sikit. Okay, katakan kita kat sini. Kalau kita nak buy, kita kena pecahkan yang ni pula. So dia turun. So kalau yang ni turun, kalau kita nak buy, kita tunggu ni pecah dulu. Sama juga kita kena garis time frame bawah. So banyak lagi lah nak tanda. Tapi ni kita tahu downtrend. So sekarang kita kat mana sekarang? Betul kat ini pening kan? Tapi dia breakout memang perasaan dia untuk breakout ni memang feeling. Okay, kita sambung dia tengok kat sini. Dah pecah. So kat sini. So dia breakout. Sini breakout, sini TP. Lepas tu dia main sini kita tak layan ni. So sini breakout, sini TP. Dan nama scalper. Ni lah ambil 40 pip. Buat ni. Terima kasih Cikgu Omali. Saya rasa Cikgu Omali. Ya, saya. Terima kasih banyak, Mi. Okey, Cikgu. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Okey. Itu tadi Cikgu Omali. So siapa yang tak kenal, kenalan dia founder BBMA. Okay, so lagi sekali kita tengok lagi. Mana tadi Ada tadi memang Cikgu Omali tadi. Dia ikut teknik juga. Adakah tengok teknik yang saya cakap tadi garis atas atau bawah? Atas atau bawah, kita tengok. Sekarang kita garis down. Sekarang kita down je. Okay. Kalau nak garis buy tadi macam saya cakap tadi. Garis yang buat balik ABC tadi ke atas pula. Okay. So kalau tuan-tuan nak mahir mantapkan basic, boleh jumpalah Cikgu Omali pergi kelas yang advance dia. Dengan saya dah bercampur lah. Saya campur macam-macam. Okay. So kita sambung tadi, tadi kita dah kat mana tadi? Mana tadi kita gabung ni? Okay, sini. Tadi kita main sini sini. Okay, lepas tu dia main balik, nampak zone ni. Nampak dia main zone ni. N12. Ni kita ambil N12. Kalau nak buy lah. Tapi kita akan cari sell saja. Okay, kita akan cari sell saja. Nampak ni. Breakout sell. Dia touch sampai sini. Lepas tu sekarang dia main kat H4. Nampak dia main H4. Main H4. Okay, adakah dia nak breakout? Nampak ni. Cantik tak? Dia pecah. Macam saya cakap tadi, kita tak main buy. Kita main sell. Sebab kita scalping sell nampak. Ni sini. Sell sampai sini nampak. 60 pip. Okay, so kita biar dulu main. Ni dia naik ni, sekali ada dia breakout balik sini. Tempat entry sampai bawah. Di bawah. Itu dia naik balik. Ni zone number ni. Macam saya cakap tadi. Zone H, pink warna apa ni? H1 betul. Okay, H1. Okay, H1 pink nampak. So bila H1 pink tu, kita nampak dia punya ni kita nampak dia punya zone. Dari sini kita boleh nampak ni kalau kita zoom out. Nampak ni. Dia breakout. Ni tempat kita TP. Pecah, dia main kawasan 15. So dia pecah sini sampai sini. So pecah H1. Yang ni yang warna pink ni H1 betul. Nampak ni H1 breakout. So dia akan pergi ke zone H1 juga. So sini dia main. Ni siapa yang dah biasa garis ni. Ni memang lauk dia lah, tempat dia. Sampai sini dia sell, sini dia buy. Yang ni kita tak garis lagi bawah ni. Dia tak sampai sampai bawah ni. Ni mesti ada
support resistance yang lain dekat taraf yang 16 atau sebab tu dia tersangkut sini. Dia bersebab dia kalau tersangkut tu. Kan dia bersebab kalau tersangkut. So ni sell sini. Sini buy sini. Yang kita tahu dia breakout. So benda ni rumit. Nampak? Benda rumit. Dia macam rumit. Sebab tu BMA antara yang terbaik lah. Sebab tuan-tuan tak perlu nak garis yang tu. Bila breakout pun masuk. Okay. So kalau macam ni, dia pecah ni H4. So ni zone dia. Kalau kita nak main, kita tak nak scalping lah. Kita nak main SNL yang biasanya. Okay. Kalau kita main SNL biasa. Dia pecah sini H4. Sini tempat entry kat H1. Sini tempat H1. Sebab apa? Sebab sini. So kita perlu gabungkan dengan BBMA. Kita tengok BBMA. Tunjuk BBMA. Sekejap saya tengok macam mana nak buat ni. Alamak, saya dah lupa lah. Okey. Sini. Okey, tengok Tengok tadi. Kita dah garis tadi H1. Okey. So bila dah H1, H4, momentum buat pecah. So tempat entry dia dekat H1 punya entry. Okey, dia turun. Sampai sini, dia pecah ke sini. So sini apa dia? Dia buat. Dia pecah untuk H1, dia naik balik sini. So disebabkan tu, sebab kita tak boleh nak cari buy. Sebab apa? Sebab BBMA cakap sell. Sebab tu kita akan fokus buy saja. Sell saja kalau kita nak scalping. Dia tuan-tuan memang pening kalau gabungan. Tapi itu untuk scalpers lah. Nampak ni. So kita bila dah tahu arah dia memang sell. So kita tahu cari sell, jangan cari buy. So bila dia langgar, cari sell. Contoh macam tadi kita ini tadi. Okey, nampak ni. Okey. Kita tengok L5 pula. So tuan-tuan nak masuk buy ke nak masuk sell? Tuan-tuan nak guna BBMA ke tuan-tuan nak guna ni? Tuan-tuan nak guna price action untuk zone to zone. Kalau kita ikut BBMA, kita tengok sini. Sini setup yang cantik ya BBMA, lagi mudah. So kita boleh nampak. Kita boleh nampak sini, nampak. Kita boleh nampak sini. So the price kan 17 Ogos. 17 Ogos. Sini. Bila di sini, kita nampak setup macam ni. Ini kita dah tak ada gurau-gurau dalam ni. Kita akan ranti untuk sell-nya. Sebab BMA bagi tahu awal. Sebab tu macam saya cakap, one stack macam Cikgu Omar cakap dan Cikgu yang seangkatan dengan dia cakap dan ramai lagi trader cakap, memang kalau kita guna BMA iaitu one step ahead. Memang betul. So saya dah buat kajian semua, memang betul one step ahead. Kita boleh nampak lagi awal kat sini. So tak adalah kita nak tunggu bila nak ni. Tapi untuk TP, kita boleh TP ikut sini. Kadang kita keliru kan extreme ke apa ke. Okay, katakan sini extreme. Okay, sini pun extreme. Macam ni Okay, so ini kat kawasan mana tadi? Kita tengok tadi. Okay. Sini betul. Sini betul Sini. Kawasan yang extreme tadi. Adakah ni? Kan Alamak pening. Tengok jap. Tujuh belas 98. Pukul 10.
Oh sini. Okey okey. Oh ni Shwan. Betul lah. Okey sini. Apa ni? Okey ni Shwan sini Sebelum dia pecah ni, kita dah tahu BMA pecah dulu kat sini. Dia buat Arauco sell sini. So kita masih tahu lagi nak buy ke, nak sell ke, nak scalping ke. So BMA beritahu dulu. Sama juga kat sini. Sama juga kat sini. Kat kawasan ni, zone. Ni H4 punya zone Sebab tu BMA kat sini extreme. Ni kalau tuan-tuan belajar gabung dua-dua, tuan-tuan boleh tengok ni extreme. Kadang extreme tiba asal naik. Sebab tu kena tengok. Ada support kat H4 ke apa ke. Nampak ni. So nampak, bila dia pecah sini, dia akan pergi cari sini. Zone ni, zone ke sini. Lepas tu dia pecah sini, dia pergi sini pula. Lepas tu dia pecah sini, dia pergi sini pula. Lepas tu pecah sini, dia pergi sini pula. Sekarang pecah sini. Apa nak buat? Itu yang kita akan tengok nanti. Dia pecah. Dia makin dia zone ke zone. Sebab tu kita panggil dia zone to zone. Dia main sini, dia breakout, lepas tu dia breakout sini, pecah zone ni. Lepas tu dia breakout sini, dia pecah sini. Ni breakout, range sini TP. Nampak Kan nampak sikit idea nak garis tu, zone to zone, kaitan dia. Kan nampak kaitan tu. Cuma saya cadangkan better guna BBMA. Sebab kalau nak garis ni perlu latihan yang banyak lah. Tuan-tuan kena cuba macam-macam. Okay, so itu kelas kita untuk hari ni. So ada siapa yang nak recap, nak tanya pasal trend ke? Saya bagi tahu juga sekali. Ada tuan-tuan nak tanya pair apa ke? Hello, hang. Oh, okay lagi. Okay, goal. So goal perjalanan macam mana? Saya lagi suka ikut BMMA. Sebab apa? BMMA dia one step ahead. Kita tak perlu nak garis-garis macam saya tunjuk tadi. Tak perlu nak garis, zone to zone. Itu just ilmu pertambahan je. Okay. Ya betul. BMMA boleh semua guna semua time frame. Memang M5 pun boleh juga. Okay, so sekarang ni monthly. Monthly arah kukuh sell. So ini red entry. Okay, so dia turun. So kita tahu kalau naik, dia bagi ranting untuk monthly punya Arauco sell. Okay, sekarang kita tengok yang terdekat. Okay, sekarang terdekat, dia ada halangan kat sini. Dia ada halangan kat situ. Okay, bila dia ada halangan kat situ, naik momentum, ni ranting. So apa yang berlaku dekat daily? Adakah daily Arauco sell? Okay, ada. Arauco sell daily. Dan kemudian, dia akan turun kat sini. Dan dia tak bagi lagi ranting kat sini. Adakah dia nak mendatarkan BB ni? Dia boleh naik kat situ. Okay, tengok. Sebab tu kita tak tahu apa jadi. Bila tak tahu apa jadi, H4 lah penentu kita. GPS kita adalah H4. Okay, so sekarang ni H4 cakap apa? Okay. H4 cakap apa? Momentum. Okay, momentum. So adakah momentum ni kita boleh pakai? Momentum yang kita nak tahu, kita perlukan Fibonacci. Adakah boleh pakai ke tak boleh pakai? Bila dia dah sampai 161, macam ni okey lagi. Bila sampai 61, kena hati-hati. Bila dia masuk ni, 261, lagi kena hati-hati. Tapi lagi bahaya kalau dah sampai 423. So sekarang ni masih lagi boleh untuk sell. Tapi kalau dah terlambat macam ni, sepatutnya kita ranti dekat kawasan M5, M10 kat sini. Kawasan kat sini sepatutnya kita tunggu. Okay, so momentum tunggu kawasan ni. Tapi kadang dia tak sampai. Dia akan naik kat sini. So sekarang ni apa yang berlaku? Momentum extreme, ada extreme. So ni dekat ranti. Kadang ranti ni
H1 ni dia boleh naik sampai sini, dia buat arah kuku buy, bagi sini, dia bagi sini, waktu dia buat arah kuku sell, baru dah dia turun sell. Dia boleh jadi macam tu. Macam ni juga, nampak ni Extreme main tiba ingat sell ni, tiba dia buat arah kuku buy. Dia naik, tiba dia buat arah kuku sell, baru dia turun. Macam ni arah kuku buy, tiba dia lawan late Extreme, dia turun. Sebab tu kita jangan lawan trend. Jangan lawan trend. Nampak ni. So sekarang ni apa berlaku kat L15? Kita boleh anti sell bila ada arah kuku sell saja. So ini kena tunggu lah. Tunggu sell. Kalau ada sell baru kita boleh. Selagi dia tak ada sell, risiko lah. So katakan tuan anti sell, tiba dia buat arah kuku buy, wajib cut loss. Sebab apa? Dia dah sampai 261. Kena cut loss. Sebab dia boleh naik untuk bagi re-entry ke MACD ataupun M5 yang 10 ke. Kita boleh kat situ. Okay, macam mana nak tahu HB yang terakhir? Sebab pernah jumpa dia buat rejection kat BB. Okay, kat BB memang dia akan buat rejection. Sebab apa? Bollinger Band ni, Bollinger Band ni, okay, Bollinger Band, dia support and resistance yang dynamic. Bermaksud, dia, kita tak payah nak garis macam saya garis tadi. Tak payah nak garis macam saya garis tadi. Sini support. Momentum, maksud dia pecah support ini. Itu contoh yang paling terkini sini. So dia momentum, so dia pecah. Ni dia punya resistance, ni dia punya support. Ini dia punya trend. Okay, so sekarang kita tengok. Dia pecah sini. Okay, bila tengok sini, dia momentum pecah sini momentum. So kita tengok zone. Ada zone yang saya garis tu. Okay, tengok. 1, 2, 3. Ni tak pecah lagi ni. Yang ni baru pecah momentum. Dia cuba lagi. Ni untuk kalau yang jenis zone to zone lah. Sini tak pecah lagi. Tapi BBMA cakap momentum. Dia bagi tahu awal. Macam saya cakap one step ahead. So tak perlu nak garis macam ni. So kita just tengok je. So bila dia dah naik macam ni, dia naik, dia masuk dalam, dia reject. Maksud dia dah MHB lah. Nak tahu MHB terakhir, BB ni kena mendata. Mendata ni. Dia tengok mendata ni. Daripada kenaikan ni, tiba-tiba mendata macam ni. Muhammad Digital. Okay, so sekarang ni menurun. Dah habis belum? Dah jadi MHB belum? Dia kena BB mendata baru MHB. Sekarang dah mendata? Belum lagi kan? So dia boleh turun bagi re-entry, turun sampai dia jadi mendata. Okay, macam ni. Dia turun je ni, menurun lagi, menurun. Tiba dia naik je ni, dia main sini, dah start mendata sini. Dia start mendata sini, mendata. Itu pecah. Okay, kalau nak senang boleh tarik Fibo lah, Fibonacci. Ni tengok sini, zone. Sini sebelah tu. Okay, sini. Ni goal kan. Okay. So sampai 261 kita punya hati-hati lah. BB dalam data, kita akan tunggu. So sekarang ni kita tengok yang ni. Dekat 261. So berhati-hati. Kalau dia mendata, dia buat arah kubai, dia boleh naik lah untuk bagi kemungkinan untuk bagi re-entry, ataupun dia akan buat re-entry buy untuk weekly untuk naik. Bukan re-entry buy, dia akan naik lah sampai MACD ke. Sebab kita tahu dia dah turun selama dia dah turun selama 1, 2 ni bulan ketiga ni. 1, 2, 3. Daripada hari tu dah 1, 2, 3, 4, 5 dah 5 bulan. Hampir setengah tahun dia turun. Kan setahun tu lama, tapi ada 6 bulan. So dekat 5 bulan turun. Betul, kena ada CB1. Kalau ada arah kukuh dan juga CB1 tu sama serentak pecah, lagi baik.
Kalau dia contoh ni IB, ini CB1 betul. So ini pecah. Dan juga dia pecah CB1 dan juga arah kuku bai. Itu lagi baik. Itu lagi cantik lah. Okey. Okey, clear. Okay, so itu je kelas kita untuk malam ni. Saya mungkin sibuk sikit lah depan ni. Habis ni saya ada OEM baru untuk buat produk baru untuk makanan. Okay, so susah sikit saya nak live lama macam ni lah. Okay, so sekejap saya tunjukkan. Tuan-tuan boleh nampak. Okay, ini masih lagi, promosi masih lagi on sampai hari Khamis ni. So boleh PM saya dekat Telegram untuk dapat semua package ni lah, untuk package full package. Okay. So saya doakan tuan-tuan mudah belajar, senang faham dengan teknik ni dan jangan putus asa sebab teknik ni memang susah. BBA ni memang ambil masa. Memang saya nak kuasai dia, nak gabung, nak kaji dia pun ambil masa. So dalam video package saya tu, tuan-tuan tak payah kaji-kaji dah, ikut je sebiji. Saya boleh jamin, ikut je. Tak payah pening-pening nak kaji. Boleh tak ni, garis ambil buku tebal-tebal garis, adakah ni valid, tak payah. Ikut je video saya, insyaAllah boleh lah. Okay. So jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat malam. Jumpa lagi. Video ni saya akan upload dekat ni lah, dekat YouTube. Okay, terima kasih Cikgu Umali yang join kejap tadi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.